Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 1 Ogos 2024 bersama saya Firdaus Rashid Idris. Pengiktirafan Kompleks Gua Niah sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada 27 Julai lalu bukti komitmen tinggi Kerajaan Sarawak dalam memelihara serta melindungi warisan semula jadi dan budaya untuk generasi akan datang. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Dato' Len Talif Salim menerusi hantaran di Facebook berkata, kejayaan tersebut juga hasil kerjasama semua agensi kerajaan negeri dan persekutuan yang turut mendapat sokongan padu komuniti setempat. Beliau yang mengetuai delegasi Sarawak ke Mesyuarat Jawatan Kuasa Warisan Dunia UNESCO ke-46 di New Delhi, India berkata, pengiktirafan itu merupakan satu lagi sejarah bagi Sarawak selepas pengiktirafan Taman Negara Mulu pada tahun 2000. Sepanjang di India, Dato' Len dan rombongan berpeluang melawat Taj Mahal, tapak warisan dunia UNESCO yang berusia lebih 300 tahun dan masih tersergam kukuh serta kekal sebagai tarikan pelancong. Oleh itu, Sarawak mahu mempelajari dari India usaha mentadbir dan mengurus Taj Mahal untuk diterjemah dalam pengurusan dan pentadbiran Taman Negara Mulu dan Kompleks Gua Niah. Ia penting untuk memelihara warisan semula jadi tersebut selain melonjakkan potensi pelancongan di negeri ini. Pada masa sama, beliau berharap Sarawak dapat mengenal pasti tapak-tapak baharu untuk dicadang sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Sarawak melalui Kementerian Pengangkutan Sarawak berminat meneroka teknologi drone kargo untuk digunakan di kawasan pedalaman negeri ini. Menurut Menterinya, Datuk Seri Lee Kim Shin, Sarawak boleh memanfaatkan teknologi drone bagi meningkatkan infrastruktur pengangkutan Sarawak di samping menekankan komitmen kerajaan terhadap inovasi dan pemodenan dalam sektor penerbangan. Menerusi kenyataan medianya semasa lawatan kerja beliau ke pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM di Putrajaya, beliau memberitahu dalam mencapai usaha tersebut, katanya pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM menawarkan panduan mereka yang akan memudahkan urusan pengawal seliaan dan integrasi selamat drone kargo ke dalam ruang udara Sarawak, membuka jalan untuk kemajuan masa depan dalam bidang yang sedang berkembang ini. Pada lawatan tersebut, Datuk Seri Lee bersama delegasi kementeriannya diberi taklimat terperinci daripada CAAM mengenai keperluan kelulusan pengawal seliaan untuk menubuhkan syarikat penerbangan milik Sarawak selepas pengambil alihan Maswing termasuk sijil operator udara, AOC, hal-hal berkaitan pesawat, kesediaan operasi dan pematuhan kepada standard dan peraturan penerbangan antarabangsa dan Malaysia. Selain itu, perbincangan juga menyentuh cabaran yang berpotensi dan strategi mitigasi untuk memastikan peralihan lancar dan berjaya selepas pengambil alihan. Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak terus menyokong penganjuran acara hiburan bagi memperkembangkan ekosistem pelancongan serta bakat tempatan. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata Sarawak semakin menjadi destinasi pilihan untuk penganjuran pelbagai acara bertaraf antarabangsa. Ini terbukti dengan jumlah ketibaan pelawat ke negeri ini telah melepasi sasaran 4 juta pelancong. Beliau menyatakan demikian pada sidang media Borneo Sonic Music Festival 2024 di Kuching. Datuk Seri Abdul Karim memaklumkan acara tersebut tahun ini akan diadakan pada 11 sehingga 12 Oktober depan di Stadium Sarawak Kuching yang bakal menyatukan 36,000 peminat muzik dari seluruh dunia. Festival muzik kali ini akan menampilkan barisan artis antarabangsa seperti bintang K-pop Korea Selatan Rain, rapper dan penyanyi Amerika Jessie, selain Judika dan Bunga Citra Lesari. Aktiviti sampingan lain termasuklah Borneo Sonic Food Carnival dan Borneo Sonic Music Run. Khabar angin mengatakan 6 cawangan Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP di Sibu tidak bersatu adalah tidak benar. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Michael Tiang Ming Ti, perpaduan cawangan SUPP ini terbukti dengan mereka berjaya mengumpul dana untuk kerja menaik taraf bangunan pejabat SUPP Sibu. Jelasnya kerja baik pulih itu menelan kos sekitar RM60,000 dan dananya berjaya dikumpul dalam tempoh hanya sebulan. This really clear the doubts and criticism where we from outside saying that SUPP Sibu, the 6 branches, we are not united. Actually, we are in friendly terms and we all work together, to overcome all kinds of challenges together like this one.
Perpaduan itu bukan sahaja penting untuk parti mereka tetapi juga memberi kesan kepada Sarawak kerana SUPP merupakan salah satu parti komponen di bawah GPS yang mentadbir Sarawak. Jelasnya perpaduan itu bersama dengan parti komponen lain berperanan membuat Sarawak lebih kuat sekaligus mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Premier Sarawak. Beliau ditemui media selepas menghadiri majlis makan tengah hari sempena siapnya kerja naik taraf bangunan SUPP Sibu. Majlis itu turut dihadiri Presiden SUPP yang juga Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian. Dedah Datuk Michael lagi, bangunan SUPP itu dibeli parti tersebut pada 1989. Pendidikan dari segi akademik dan aktiviti sosial amat penting dalam membangunkan kanak-kanak untuk menjadi seorang pemimpin yang bakal menerjui negara suatu hari ini. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Michael Tiang Ming Ti, kanak-kanak bukan sahaja akan memimpin negara tetapi juga akan menyumbang secara signifikan kepada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Justru itu, jelasnya kanak-kanak perlu dilibatkan dengan aktiviti sosial yang baik dan mampu membentuk karakter kanak-kanak tersebut. Aktiviti seperti sukan berpasukan dikatakan penting dalam membangunkan kemahiran seperti komunikasi, kerjasama, empati dan penyelesaian masalah serta mampu memupuk rasa komuniti, ketekunan dan motivasi diri di kalangan kanak-kanak. Beliau juga menyatakan kebimbangan mengenai kajian yang menunjukkan penurunan dalam ketekunan dan motivasi diri di kalangan remaja masa kini dan mengaitkan trend ini dengan peningkatan penggunaan gadget digital oleh kanak-kanak. Beliau berucap di Majlis Penutupan Hari Potensi 2024 Anjuran Kemas Sarawak. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Ahli Majlis Daerah Luar Bandar Sibu, Kaunselor Kevin Lau Koji. We cannot allow encouraging our children to be technological savvy in the expense of their social skills. Social skills and personal development is important in developing our children to become well-rounded individuals. We have to start when they are still young. Sementara itu, Adun Bukit Asek Joseph Chiang Jin Ik berkata, pendidikan merupakan aset penting dalam menjamin masa depan yang lebih cerah. Justru melalui pendidikan, ia dapat mengubah nasib seseorang sekaligus meningkatkan taraf kehidupan. Beliau berkata demikian semasa berucap menyampaikan insentif kecemerlangan akademik STPM 2023 di SMK Sacred Heart Sibu. Jelas beliau pada tahun ini sejumlah RM22,700 insentif bagi pelajar cemerlang dari SMK Sacred Heart dan SMK Methodist Sibu oleh Pusat Khidmat Dun Bukit Asek. Pada masa sama, beliau memuji kesungguhan para guru dan pelajar yang telah bertungkus lumus dalam meningkatkan pendidikan dari semasa ke semasa. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka.